Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, seperti biasa kita mulakan dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hidayatan lisan. Ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bagus Atif. Makan apa Atif? Atif baru nak makan. Sian Atif pagi tadi tak sempat lah. Dafa udah ada mainnya. Main apa lagi tu? Oh, bagi real sikit lah. Merah-merah. Ya. Kita dah nak dekat dengan Raya Korban? Kita dah nak dekat dengan Raya Korban. Aha. Tapi macam tahun-tahun sebelum ni kita ada penyembelihan yang kita boleh tengok depan-depan dan sebagainya kan. Siapa pernah tengok sembelih lembu depan-depan sebelum ni? Saya pernah tapi saya dah lambat dah. Tahun ni rasa macam tak ada rezeki kita. Ya. Jadi Ustaz dah tengok video-video yang awak hantar. Video-video. Ya, ya Atif. Ya Dafa. Sorry. Ni pakai Yes. Spiderman. Aha, kenapa dengan Spiderman tu? Ustaz. Okey. Jadi Ustaz dah tengok beberapa video yang awak hantar. Dafa ada hantar video ke Ustaz? Video kalau kecemasan nak buat apa? Jadi ada beberapa orang yang tak hantar video tu, ada je yang hantar, tapi tak apa, nanti Ustaz akan mention nama-nama tu kat dalam grup. Sebab memang semua orang kena hantar video tu. Tak apa, hari ni kita hanya buat ulang kaji. Hari ni kita buat ulang kaji, kita dah habis dah. Kita dah habis belajar dah. Daripada minggu depan, kita akan start buat kelas. Setiap kelas PJ adalah PJPK adalah kelas PJ pula. Okey. Pendidikan jasmani bermakna start daripada minggu hadapan Ustaz akan bagi video secara offline. Ustaz akan tunjukkan demo macam mana nak buat senaman tu. Awak tengok video tu. Lepas tu awak tanya kalau ada soalan ke apa ke. Lepas tu nanti hantar video kat Ustaz yang awak buat. Exercise tu. Okey? Aktiviti tu. Boleh? Okey, so hari ni last kita akan Bagi video ke? kita akan macam apa orang kata ulang kaji balik apa yang kita dah belajar dalam pendidikan kesihatan pada tahun ini. Ini kira last lah ni. Lepas ni kita belajar semuanya PJ pula. PK dah habis dah. Okey. Jom kita balik. Okey, ada buku teks tak dengan awak? Ada buku teks dengan awak? Tak. Okay, kan? Okey, semua buka muka surat 63. Buka muka surat 63. 63. Dah Yes. Bersih dan selamat. Bersih dan selamat. Okey. Yang ini kita dah belajar dah kan hari tu. Okey, cuba tukar muka surat 64 mengenai tubuh badan. Ingat lagi.
Bahagian tubuh badan ni bukan ustaz yang ajar. Ustaz tak masuk lagi sekolah waktu tu. Tapi ustaz masa masuk awak semua dah ada dah dalam buku tulis awak bahagian belajar tentang anggota tubuh badan ni. Yang ni awak ingat lagi awak ada belajar benda ni? Ingat? Ingat ke tak? Ha? Tak ingat ni awak semua dah belajar benda ni? Okey, muka surat 65 tu. Cuba tengok. Bahagian payudara, zakar, peha, faraj, punggung dan juga dubur. Siapa je yang boleh sentuh? Siapa yang boleh menyentuh bahagian tubuh ini? Ha, cuba jawab. Diri dia sendirilah. Oh, betul lah tu. Atif memang power. Asal. Okey, diri sendiri of course. Lagi? Ha? Macam sesetengah tempat, macam bahagian alat sulit, macam yang dia tunjuk tu, zakar, payudara, faraj, punggung, dubur. Tak ada siapa-siapa. Faham? Tidak ada siapa-siapa yang boleh pegang-pegang kat situ. Faham? Siapa boleh? Siapa boleh? Diri dia sendiri. Betul, diri sendiri sahaja. Alright. Okay. Okay, lepas tu kita, ya. Ustaz, buku surat mana? Sekarang kita dah muka surat 66. Kita dah di muka surat 66 dah. Okay. Okay, saya bersih, mari jaga diri. Okay, soalan dia, kenapa kita kena jaga kebersihan fizikal? Okay, kenapa kita kena jaga kebersihan diri kita? Apa dia? Untuk apa? Dafa. Dari tadi main ni, Dafa. Kenapa kita kena jaga kebersihan diri kita? Buku mana? Buku. Dafa, sekarang masa pendidikan kesihatan. Ya, Atif, kenapa? Tapi kita belajar lah, Ustaz. Yang ni memang dah belajar lah, Atif. Sebab tu namanya hari ini ulang kaji. Ulang kaji maksudnya kita belajar apa yang kita dah belajar, Atif. Kita dah belajar semua dalam pendidikan kesihatan tahun ni. Atif, Atif. Kita dah habis. Kita dah habis belajar. Okey? Yang bahagian pendidikan kesihatan, kita dah habis belajar. Hari ni hari terakhir kita ulang kaji. Kita ulang kaji semua topik pendidikan kesihatan yang kita dah belajar. Minggu depan kita akan start pendidikan jasmani. Ustaz akan bagi video secara offline. Awak akan tengok video tu dan awak akan lakukan aktiviti itu, rakam, lepas tu hantar pula pada Ustaz. Okey. Memang Atif kita dah belajar. Thank you, ingat yang kita dah belajar benda tu. Betul. Yes, wise. Kenapa wise? Apa ni? Alright, Dafa. Kenapa kita kena jaga kebersihan fizikal, Dafa? Apa? Kenapa kita kena jaga kebersihan fizikal? Nanti kita. Nanti kita. Okey, kebersihan fizikal tu apa? Nanti kita mati. Amboi, senangnya. Semua orang mati. Okey, kebersihan fizikal tu apa? Kita ada penyakit. Nanti kita ada penyakit. Okey, betul Dafa. Thank you. Zayan, kebersihan fizikal tu apa? Contohnya? Contoh kebersihan fizikal? Cuci tangan. Betul, cuci tangan. Mifzal Hadif. Apa contoh kebersihan fizikal selain cuci tangan?
Sabar je Atif, sabar. Tengah tanya orang ni. Mifzal Hadif. Okey Atif, kenapa Atif tadi? Apa dia selain tu kebersihan fizikal yang lain? Basuh tangan. Basuh tangan dah, Zayan dah jawab tadi. Yang lain selain tu? Mandi. Mandi, betul. Mandi dengan sabun. Mandi bersih-bersih. Okey, selain tu Hasan. Hasan. Satu Hasan, apa dia? Kebersihan fizikal yang lain. Apa dia? Daripada mana orang tahu Nizumi boleh keluar dan kenapa tak boleh pergi sekolah aja? Okey. Seterusnya tengok pula muka surat 60 68. Muka surat 68. Jadi kita tengok sikit soalan-soalan dia tu. Kita belum lah. Okey. Soalan nombor 2 tu, namakan anggota yang sesuai untuk deria di bawah. A tu apa? Apa Ustaz? Telinga. Betul, telinga. B tu? Itu betul. Mata untuk membaca buku. Okey, C untuk menghidu makanan. Apa dia? Hidung. Hidung. Okey, D untuk mengunyah makanan. Apa dia? Mulut. Betul, mulut. Okey. Okey, yang soalan nombor 3. Alat keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. Yang kita tak boleh kongsi dengan orang lain. Kita punya seorang je. Apa dia? Balas gigi. Betul, berus gigi. Okey, kat situ dia nak 4. Okey, 1 berus gigi. Apa dia? Tuala mandi. Tuala mandi. Betul. Donat. Salah. Okey, Atif. Apa dia Atif? Kita tak kongsi dengan orang. Sikat. Sikat lah, sikat tak boleh kongsi. Betul Dafa, berus gigi betul. Betul, thank you tunjukkan. Betul. Lagi. Pakaian dalam. Okey. Pakaian dalam kita tak kongsi. Kepit kuku tak boleh kongsi ke? Tak boleh. Oh, dalam buku ni cakap kepit kuku tak boleh kongsi ke? Ustaz pun kongsi kepit kuku. Tapi dia dengan ni lah, dengan family je lah kan. Tak tahu pula tak boleh dalam ni. Family boleh. Family boleh, yang lain-lain orang kita tak boleh. Okey. Macam tu Okey. Alright, seterusnya. Ketahui ubat muka surat 69 tu. Apa tu Dafa? Okey, thank you Dafa tunjuk. Alright. Okey, ketahui ubat. Ini ubat Datuk. Saya hendak Okey, kalau kita nak beli ubat, elakkanlah macam ni. Elakkan kita ambil ubat sebab lagi pun sekarang ni farmasi memang tak pernah benarkan orang budak-budak atau orang masuk dan ambil ubat kan. Memang kita kena bagi tahu dia kita sakit apa. So benda tu tak ada masalah lah. Saya tak rasa benda tu masalah dalam buku ni, dia tak perlu lah. Masuk je farmasi saya terus je tanya awak sakit apa atau nak apa. Jadi saya tak rasa benda tu jadi masalah buat masa sekarang. Dia dapat jenazah doktor. Apa dia? Apa pergi farmasi? Oh, sebab kadang-kadang kita sakit, kita dah tahu dah kita sakit apa. Kita pergi jumpa doktor bila kita nak dia tolong kita identify, kenal pasti sakit apakah kita. Tu tujuan utama doktor. Tujuan utama doktor tu untuk dia kenal pasti dan bagi tahu kita sakit apa sebenarnya. Jadi dia tahulah cara-cara nak membaca atau menguji penyakit itu. Tapi bila kita dah tahu kita sakit apa, macam kita dah confirm, okey ni demam biasa atau mungkin ini batuk atau mungkin ini sesama biasa.
Kita boleh je pergi farmasi untuk beli ubat tu, okey? Bagi tahu farmasis tu, nanti dia akan bagi kita ubat. Okey. So, ubat apa yang kita tak boleh makan? Ada 2 ubat yang kita tak boleh makan. Ubat apa yang kita tak boleh makan? Ustaz. Malam tu kena ubat. Ada 2 jenis ubat yang kita tak boleh makan. Siapa tahu apa dia? Anjing. Cuba teka, apa dia? Gastrik. Ustaz macam gastrik. Ustaz memang seorang yang gastrik teruk. Okey. Bah, ubah apa nak Ubat apa yang kita tak boleh makan? Ubat apa yang kita tak boleh makan? Ya, soalan teka-teki ni. Cuba jawab. Ubat ekor. Okey, cuba awak mungkin awak boleh rujuk sikit muka surat 70 tu. Awak tengok sikit muka surat 70 tu, mungkin ada hint-hint untuk awak. Ubat apa yang kita tak boleh makan? Ada 2. Yang pertama ubat ubat lama. betul, yang pertama ubat basi, ubat yang dah tamat tarikh luput. Ubat ni dia ada dia punya expired date dia. Dan ubat yang telah melepasi expired date sangat-sangat bahaya. Okey, sangat-sangat bahaya. Sebab dia mungkin dia dah berubah menjadi racun. Okey, dia sangat bahaya. Okey. Jadi pastikan ubat tu tak basi. Tak rosak. Okey? Ustaz. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sabar, tak jawab lagi. Yang pertama, ubat dah tamat tarikh luput. Yang kedua yang kita tak boleh makan, ubat apa? Ubat kasai. Betul, ubat orang lain. Ubat orang lain pun kita tak boleh makan juga. Jadi itu 2 jenis ubat yang kita tak boleh makan. Okey, ingat betul-betul. Ada 2 jenis ubat yang kita tak boleh makan. Satu ubat orang lain, satu lagi ubat yang dah tamat tempoh dia, tarikh dia. Okey, dia dah luput. Melepasi tarikh luputnya. Ni 2 jenis ubat yang kita tak boleh makan. Okey, faham? Kenapa? Kenapa kita tak boleh makan ubat orang? Kenapa kita tak boleh makan ubat orang? Takut ada racun. Kita takut ubat dia tidak bersesuaian dengan badan kita. Okey, kita takut ubat itu tidak bersesuaian dengan badan kita. Ada sebab doktor tu bagi kat dia. Spesifik untuk dia. Okey. Okey, tengok muka surat 72. Tengok muka surat 72. Okey, tandakan right pada penyimpanan ubat yang betul dan selamat. A tu betul ke tak? Selamat tak? Selamat. Sebab dia punya tu tak berapa nak jelas kan? Muka surat 72 dah. 72. Kita sekarang dah dekat 72. A, B, C. A selamat tak? Selamat. Kita tak tahu sebenarnya sebab dia tak tunjuk cupboard tu tinggi ke rendah. Kalau dia tinggi, selamat sebenarnya. Kita tak boleh letakkan dia di tempat yang rendah. Jom. Ada badan. Oh, yang ni badan. Dan juga kita tak boleh dedahkan dia pada matahari yang terlalu lama atau terlalu panas. Tak boleh juga. Okey. Jadi yang gambar A, B, C tu sebenarnya gambar tu sendiri tak jelas lah situasi dia berada di mana. Okey. Okey, tengok soalan nombor 2. Ubat apa tu? Ini ialah ubat apa tu? Betul. Itu adalah ubat batuk. Awak baca dekat yang ke atas dia tu. Ubat batuk. Berapakah sukatan yang perlu diambil daripada benda yang dia bagi tahu ni kan dalam setiap dekat depan ubat kan? Dekat depan ubat kan awak ada arahan kan, dia suruh ambil berapa banyak kan? Awak kena ikut benda tu tau. Okey, so yang ni dia kena ambil 5 ml. Siapa tahu ml tu macam mana?
Jadi air atau cecair lah. Cecair kita ukur dalam mililiter, dalam liter, ml, L. Okay. Jadi kebiasaannya kalau ubat batuk, dia dah sediakan penutup dia tu memang 5 liter. 5 ml, sorry. Memang 5 ml macam tu. Atau mungkin satu sudu teh, satu sudu yang agak Saya besar. pernah makan malam tu. Macam ni. Ni mungkin 3 ml. Saya minum apa? Oh, tu Nescafe bagi tadi. Alright. Okay. Damia perlu minum ubat tu berapa kali sehari? 3 juta kali. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Okay, Ustaz ada soalan. Ustaz ada soalan teka-teki. Katakanlah kalau esok, okay, esok Damia ni, orang yang sama Damia ni, dia batuk lagi, boleh tak dia ambil ubat ni lagi? Tak. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Sebab Boleh lah, boleh. Sebab basi. Tak lama lagi. Lagi. okay, Ustaz ulang balik soalan. Soalan dia, Ustaz bagi situasi, contohnya esok hari Selasa esok ni, si Damia yang dekat dalam buku ni, dia batuk. Lepas tu dia teringat, oh aku ada ubat batuk hari tu. Dia pun ambil ubat batuk yang ini. Boleh tak dia minum lagi? Tak boleh. Sebab apa Zayan? Tak boleh sebab apa? Sebab ubat tu dah lama. Betul. Sebab cuba awak tengok tarikh pada preskripsi. Kita panggil benda tu preskripsi. Tahu? Prescription. Preskripsi ubat tu. Pada kertas pada ubat tu. Tengok tarikh dia bila? 2016. Kalau esok lah dia nak makan ubat ni. Oh, dah berapa tahun lah. Dah 2021 dah sekarang. Okay? Okay, bagus. Pandai. Okay, seterusnya muka surat 73 kita teruskan lagi. Ya? Dafa kenapa? Saya tengok ada orang makan ubat daripada dia kecil lagi. Daripada 21 dia makan ubat daripada. Tapi maksudnya ubat tu dia akan sentiasa beli, Dafa. So ubat tu sentiasa baru. Penyakit tu penyakit lama lah. Okay? Dia tak tahu. Hmm? Lepas tu saya tengok ayah dia kata itu tak boleh makan dah. Itu dah lama dah. Dan Tulisan saya ni cantik. Ni. Kawan awak ke Dafa? Ibu. saya. Alright, jom kita tengok muka surat 73. Emosi saya. Okay, so lepas kita habis belajar pasal ubat, yang ni memang Ustaz sendiri yang jawab yang ni. Ustaz ingatlah yang ni. Okay, so kita belajar mengenai kemahuan dan keperluan. Awak ingat tak Ustaz ada suruh buat latihan hari tu dalam buku tulis? Kita buat latihan apa? Keperluan dan kemahuan. Ingat tak? Tak ikut dia lepas. Dia kata ceria. Asyik kata sabar letih. Kalau kau saya sabar letih. Dah You are going to be mute. takut, malu, sedih, marah, gembira. Betul. Okey, jadi kita dah buat latihan. Itu emosi, okey, antara keperluan dan kemahuan. So hari tu kita buat perbandingan. Kita yang kita tik-tik hari tu kalau ingat, kita ada buat KFC, McD, barang kemas, beras. Lepas tu awak tanda perlu atau tak perlu, ingat tak? Ingat? Awak ada buat latihan tu. Ingat? Okey, jadi sekarang Ustaz tanyalah pula beberapa soalan ataupun beberapa ni lah, soalan mengenai benda tu. Okey. Sekarang ni adakah apa adakah apa satu keperluan untuk awak sekarang? Macam itulah Ustaz tanya. Adakah telefon bimbit satu keperluan untuk awak sekarang?
Kata. Telefon bimbit, keperluan atau kemahuan untuk awak sekarang? Tak ni Ustaz tanya. Kemahuan atau keperluan? Telefon bimbit. Yes, that's right. Keperluan. Okay. Buku teks. Buku teks confirm lah keperluan. Okay. Katakanlah mainan. Keperluan atau kemahuan buat masa sekarang? Mainan. Betul. Mainan saya berlambak situ. Budak-budak kecil. Alright. Jadi awak faham apa yang perlu, apa yang tak perlu. Okay, macam makanan-makanan macam kek mamasak ke, tak boleh pula kan, KFC ke, McD ke, makanan-makanan yang macam tu. Tak perlu. Betul. Okey, jadi sekarang negara kita berada dalam keadaan pandemik. Awak semua kena faham benda tu, kan? Yang negara kita tengah berada dalam keadaan susah dan kita tak tahu sebenarnya. Yang sebenarnya kita tak tahu berapa lama lagi dan kita tak tahu adakah ada ke arah yang makin elok ataupun another lagi satu musibah yang lebih besar akan datang pada kita. Jadi kita tak tahu yang tu. PKPK lah sendiri. Jadi the best ataupun solusi yang paling bijak adalah dengan menyimpan dan berjimat cermat. Okey? Berjimat cermat sebab kita tak tahu lagi berapa minit atau lagi berapa minit terbaca benda ni pula. Lagi berapa bulan atau bulan depan mungkin lebih teruk atau mungkin minggu depan pun boleh jadi lebih teruk. Terlalu banyak ketidakpastian. Okey, jadi kita tengok seterusnya keluarga saya. Muka surat 78, 79. Jadi kat sini kita belajar mengenai ahli keluarga dan adab-adab dalam keluarga. Macam mana nak bercakap dengan orang, macam mana dengan penjaga, dengan rakan sebaya, bermain. Dafa, awak ada main cocok-cocok abang-abang awak ke dengan pisau tu? Aku saya nak cucuk kan. Bagus. Itu benda yang betul. Okey? Bagus. Kita tak gunakan mainan tu untuk cocok orang. Tu satu adab yang bagus. Tu satu benda yang semua orang kena take note sebab kat sekarang ni awak kat rumah kan main dengan adik-beradik. Bila main dengan adik-beradik ni, adik-beradik mana tak bergaduh? Kan? Ustaz pun ada adik-beradik juga. Tu cik-cik dulu main juga. Tapi main dengan adik-beradik ini memerlukan adab. Ada adab-adab dia. Dia benda tak boleh kita nak mencarut kat adik-beradik. Hai Dani. Dafa, asal tarik Dani sampai situ? Okey. Tu adab adab. Adab kita bila kita bermain dengan adik-beradik. Okey. Lepas tu tengok pula muka surat 82. Bila kita nak masuk bilik kakak kita ke, nak masuk bilik parent kita ke, kita tanya, bolehkah saya masuk? Macam tu. Aku ketuk pintu. Kadang-kadang saya tak nak ketuk situ. Kena ketuk lah Zayan. Lepas ni kena ketuk. Okay? Kena ketuk. Bilik mak ayah awak kena ketuk sebelum masuk. Ingat tu. Okay? Itu adab. Bilik mak ayah awak kena ketuk bagi salam untuk masuk. Okay? Faham? Bilik mak ayah sahaja. Yang awak memang perlu buat macam tu. Perlu, kena. Itu adab dalam Islam. Okay? Adab dalam Islam. Okay, seterusnya kita belajar tentang kuman. Kita dah belajar yang kuman tu boleh tersebar. Kita kena jaga kebersihan, kena mandi. Kita belajar tentang penyakit. Dan akhir sekali, belum berakhir lagi. Kita belajar mengenai jangan bully. Lepas tu kita belajar mengenai makanan. Ingat yang kita belajar pasal makanan?
COVID-19 tu bukannya kuat sangat tu. Apa? Bagi tahu Ustaz contoh jenis makanan berkhasiat. Jangan boleh elak boleh. Sayur, sayur-sayuran, buah-buahan lagi. Korek kere dah. Ikan, daging, okay, susu. Contoh makanan-makanan yang sihat. Apa contoh makanan yang tidak sihat? Air masak. Apa contoh makanan yang tidak sihat? Air masak. Buah. Bahasia, Aiskrim tak bahasia. Coklat. Tahu tak? Kopi. Okey. Kita sekarang dah pun berada di muka surat 92, 93, okey? 93. Kenapa Mifzal Latif? Okey, 52, 53, okey? 92, 93. Jenis-jenis makanan berkhasiat. Ingat, makanan-makanan kita kena simpan di tempat yang elok dan selamat supaya dia tak basi, supaya kita boleh makan lagi. Ustaz, naik sekolah kita main ni ke? Apa dia Hasan? Naik sekolah kita main ni ke? Main apa? Ni, yang ni. Saya tunjuk. Oh, yang tu boleh? Boleh? Kita tak boleh main sekarang. Nak main macam mana? Ramai sangat. Kalau seorang jalan, bila nak habis? Boleh, nanti kita boleh main benda tu. Kita main sama-sama. Kita buat petak besar-besar kat luar tu. Tak payah main dengan dam. Kita buat dadu besar-besar. Besar whiteboard ni dadu. Lepas tu kita buat selotip dekat tapak tengah-tengah tu. Lepas tu biar awak sendiri yang jadi anak patung dia. Awak baling dadu tu, awak sendiri pergi. Kalau kena ular, awak sendiri turun. Tangga awak sendiri naik atas. Nak? Kita buat besar-besar, nak? Oh, boleh. Kita main dam ular tapi besar-besar. Boleh jaga jarak. Kan? Kita buat satu petak tu 1 meter, tak ada masalah. Main satu petak dekat tu, dekat sebelum masuk tu. Kalau tindih tendang. Siapa yang sampai kotak yang sama tendang. Berani. Nanti kita main game tu, tak ada masalah. Main. Okey. Lepas tu akhir sekali. Sebelum kita menghabiskan, akhir sekali hari tu kita belajar mengenai kecemasan. Tindakan-tindakan kecemasan. Ishka Medina? Hai. Boleh bagi tahu apa tindakan kecemasan, contoh tindakan kecemasan? Minta bantuan. Betul lagi. Sekejap nak dengar Medina, sekejap. Tak dengar Medina. Ishka Medina. Madina. Cepat saya. Bau kain ni baru ni. Yang ini ramai yang dah hantar video. Tapi itu dah. Okey Medina, terima kasih. Tak dengar suara Medina. Alright. Ustaz. Apa dia Dafa? Okey Dafa, katakan awak tiba-tiba lah terhiris. Sak betul-betul. Okey darah. Dafa sekarang berdarah. Apa kita nak buat? Dafa. Buat apa Dafa? Takkan sedut darah tu. Buat apa? Zayan, kita nak buat apa Zayan? Kalau terus lepas tu kita letak bang. Jap. Bukan peti kecemasan, peti pertolongan cemas. Macam mana ni? Dafa dah injured. Sekarang ni Dafa tiba-tiba terbelah dia punya ni. Dia duduk main-main pisau kan. Tiba-tiba terbelah. Cepat. Kita nak buat apa ni? Betul. Okey, kita tanya dulu Dafa. Kita kena tanya dulu dia. Itu first step tu. Dafa, kat rumah awak ada peti kecemasan tak? Ada. Dafa kata ada peti kecemasan Atif. Lepas tu nak buat apa? Sekarang nak buat apa? Ambil kain. Ambil
Peti kecemasan tu apa? Peti kecemasan tu peti yang dalam dia ada alat-alat bantuan kecemasan. Okey, tak apa, nanti kita belajar lagi yang tu. Soalan yang bagus. Saya mana ada peti Okey, jadi untuk kalau Ustaz lah cadangan utama Ustaz. Dafa, pertama sekali kat rumah awak ada orang dewasa tak? Ada. Okey, jadi yang pertama sekali awak kena pergi dapatkan bantuan orang dewasa. Okey? Lepas dapatkan bantuan orang dewasa, awak biasanya akan kena terus pergi basuh luka tu dulu. Okey, lepas awak dah basuh luka tu, barulah akan ada orang yang tolong rawat awak. Dia akan letakkan ubat kuning, awak letak ubat kuning supaya darah tu membeku dan tidak dijangkiti kuman daripada luar dan sebagainya. Lepas tu balut. Sana aku mandi suka orang darah-darah. Apa dia, Dafa? Nampak aku mandi suka darah. Nampak aku mandi mulut. Dah habis. Okey? Dah habis dan kita dah habis dah pun fikir. Dah habis semua topik pendidikan kesihatan kita dah habis. So minggu depan kita akan mulakan PJ.